Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid? Sihat? Alhamdulillah. Ya. Betul. Jadi hari ini kita akan startkan kelas sekejap lagi, dalam 1-2 minit lagi. Sementara kita nak tunggu kawan-kawan lain masuk. Kamu semua sediakan buku teks muka surat 101, ya. Buka tajuk ya. Muka surat 101. Buka dekat sebelah awak, letak dekat depan ke, biar nampak. Dah buka belum? Okey. Hari ini kita akan belajar tajuk baru. Minggu lepas kita belajar tajuk campuran. Hari ini kita belajar tajuk apa? Siapa yang dah buka tu? Tajuk apa hari ni kita? Tajuk besar. Bumi. Baik. Mantap. Itu orang memang tengok buku tu. Bagus. Bumi. Okey. Ya. Okey. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita akan sama-sama baca doa. Tapi sebelum baca doa, cikgu beritahu dulu, pastikan semua dah ada buku. Bila ada buku nanti kamu boleh rujuk, sebab kita akan rujuk buku. Dah buka buku? Okey, baik. Awak semua nampak tak tajuk kat sebelah tu? Tajuk sumber air sendiri jadi. Nampak tak? Nampak? Okey, good. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini, sama-sama saya nak semua sekali kita baca doa. Bagi orang-orang Islam, kita baca doa belajar. Dan bagi murid-murid yang bukan Islam, bertafakurlah dengan cara kamu. Mudah-mudahan pembelajaran kita ni mendapat berkatan Allah SWT dan kita lancar belajar, mudah faham dan dapat ilmu yang bermanfaat dan kita terjauh daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jika kita menjaga adab masa belajar ni, kita kena jaga adab. Adab yang pertama, membaca doa, mudah-mudahan keberkatan dalam hidup kita ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sekali baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Okey, murid-murid semua dengar tak suara cikgu? Jelas tak? Jelas tak suara saya? Okey. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa. Tak jelas? Cikgu Lydia. Oh. Okey. Setakat kemampuan hari ini inilah. Jadi saya nak awak semua bagi perhatian. Ini yang terbaik ada siaran
internet kat rumah saya ni yang terbaik setakat ni lah. Kalau kurang, saya nak minta awak bagi perhatian dulu. Sungguh-sungguh Jangan sampai awak terlepas apa yang saya sampaikan ni. Mungkin tak jelas, tapi awak kalau dengar betul-betul boleh jelas. Tapi saya minta maaf semua. Selamat datang kepada Cikgu Hafsah. Cikgu Hafsah JPK1 kita bersama kita pada pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah makan cikgu? Alhamdulillah. Sihat Baik, murid-murid. Kita minggu lepas kita belajar tajuk apa? Kita ulang kaji sikit. Campuran. Kalau kita nak asingkan, saya nak tanya, kalau kita nak asingkan kacang tanah dengan tepung, kita nak pakai apa? Ayak. Siapa jawab tu? Nabil. Itu terbaik jawapan awak. Terbaik jawapan awak tu, betul. Kita ayak. Kalau kita nak asingkan, kalau kita nak cepatkan gula larut, kita nak pakai air sejuk ke nak pakai air panas? Siapa boleh jawab? Air panas. Siapa jawab tu? Ramai yang jawab kan? Jadi kalau kita pakai air sejuk, lambat. Kalau kita pakai air panas, cepat. Okey. Masih ramai lagi tengah nak join. Dan kita bagi ruang pada semua untuk, sekali lagi saya beritahu, buka buku muka surat 101. Buku teks muka surat 1. Okey Baik, tengok pada paparan tajuk kita pada hari ini. Kita akan pergi pada hari ini ialah tajuk sumber air semula jadi. Dalam tajuk bumi, dia ada beberapa elemen yang penting dalam bumi ni. Bumi ni dia ada sumber air, ada sumber udara, ada tanah, ada banyak lagi perkara yang luas lagi kalau kita nak bincangkan. Tapi hari ni kita nak belajar pasal satu yang paling dekat dengan kita. Siapa yang hari ni dah mandi? Dah mandi, duduk kat sini dah mandi. Ada yang belum mandi ke? Siapa dah mandi? Dah Awak mandi pakai Murid-murid mandi pakai apa? Awak mandi pakai apa? Pakai pasir ke? Pakai tayamum ke? Pakai air? Air? Air paip. Air paip tu datang dari mana-mana? Alia Nabila, air paip tu datang dari mana-mana? Dari empangan. Okey, dari empangan. Empangan tu datang daripada mana? Dekat mana empangan tu? Tahu tak? Gunung. Daripada gunung. Daripada hujan, daripada gunung. Okey. Bagus, awak dah ada pengetahuan kepada ataupun mak ayah awak tu dah sebelah dah bantu. Okey. Jadi kita mandi, kita pakai air. Kalau dalam Islam bersuci, kita gunakan air. Air mut. Siapa tahu? Air apa? Air mutlak. Kalau Islam, dia ada belajar, awak akan belajar kat sekolah lama kan? Air mutlak. Okey, hari ni kita tengok dari mana datangnya sumber air tu. Hari ni awak lepas kelas ni, insya-Allah awak akan tahu dari mana awak dapat
Mandi tu air mana? Dan air apa yang kita boleh gunakan sebagai sumber untuk kita guna? Kita boleh pakai air tu. Kita boleh pakai itu untuk bersihkan diri, untuk kegunaan harian, untuk mandi, untuk masak, untuk basuh, untuk macam-macam lagi. Air ini sangat penting. Sangat penting. Okey, tengok pada tajuk tu, semua sumber air semula jadi. Okay, hari ni awak akan belajar dua perkara. Pertama, sumber air semula jadi. Dari mana datangnya sumber air? Manakah air yang kita gunakan untuk diri kita, tapi air itu datangnya secara semula jadi yang Tuhan ciptakan? Ada berapa? Awak akan tahu hari ni, InsyaAllah. Ya? Tak dengar. Siapa tu cakap tu? Okey, yang ya, dengar dulu tau, cikgu ajar. Nanti cikgu kata tanya, awak tanya. Awak dengar dulu. Hari ni kita belajar. Baik. Yang kedua, kita akan belajar arah aliran air semula jadi. Air ni dia bergerak. Dia bergerak. Dia akan memenuhi ruang. Kalau tempat tu tinggi, dia akan turun ke bawah. Kalau tempat tu ada yang rendah, ada yang tinggi, maka dia akan pergi ke tempat yang rendah. Itu sifat air. Itu yang kita akan pelajari hari ni. Okey? Pastikan awak, saya akan pastikan kita sama-sama belajar perkara ni supaya awak boleh dapat dulu perkara ni. Kita tengok muka surat pertama buku teks. Ya. Cuba awak baca tu. Siapa saya nak suruh baca ni. Syifa Akira ada? Ada. Syifa baca yang berangkat pertama, Syifa. Air dan udara. Tu yang atas tu. Yang lain dengar. Mengalir air di dalam sungai tiada pernah berhenti. Dari mana sumber asalnya? Marilah kita pelajari. Laman udara bersifat geraknya dapat dirasai. Beri kesan untuk hidupan. Marilah kita selidiki. Okey. Terima kasih Syifa. Sama. Okey, kat situ dia nak mengajak kita berfikir dari manakah datangnya aliran sungai yang tak berhenti tu. Dari mana? Kemudian ada berkaitan dengan udara. Tapi udara kita tak belajar hari ni. Kita belajar tentang air. Sumber air semula jadi. Air dari banyak sumber. Mereka air ni adalah air yang bersih, yang boleh sucikan dan menyucikan. Air dia ada 5. Yang pertama ialah air hujan. Okey, kalau awak tengok kat muka surat 102. Saya nak siapa Tun Adam. Tun Adam dari 2 UKM baca hujan tu apa? Tun Adam. Hujan tu apa? Akibat air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Terima kasih Tun Adam. Tepat. Titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Itu ialah hujan. Yang kedua, tasik. Tasik. Siapa nak cuba baca?
Afif Izzul Islam. Baca. Tasik tu apa? Apa yang kita maksudkan sebagai tasik? Kawasan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Tengok dekat gambar tu, dia kelilingnya ialah daratan. Di gunung, di bukit, di kawasan lapang, kita akan jumpa tasik-tasik semula jadi ni. Ada juga tasik buatan yang hasilnya daripada tindakan manusia, dan ada juga, dan kebanyakannya adalah tasik yang terjadi daripada tindakan alam. Yang ketiga, laut. Laut. Asfar ada tak asfar? Asfar ada? Nur Zahra Sofia? Laut tu apa? Apa yang kita faham kat laut tu? Baca kat situ. Zahra? Ada? Mali nak baca? Tak apa. Saya bagi dekat saya skor ni. Laut tu apa? Cuba baca. Tak ada orang nak baca. Okey. Laut ialah, ya? Siapa tu? Laut ialah bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi. Okey, suara tak jelas sangat kan? Okey, saya masalah internet kat sini mungkin tak kuat sangat lah. Okey. Kalau boleh, ada yang kau boleh offkan dulu mikrofon masing-masing. Siapa-siapa ada mikrofon, offkan dulu. Macam saya. Okey. Semua sekali offkan supaya tak ada bising. Okey. Nanti bila saya tanya baru awak on kan. Boleh? Okey. Terima kasih. Laut bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi. Itu gambar. Gambar apa tu? Hujan, ya? Hujan turun dengan banyaknya dekat muka bumi. Hari ni hujan, malam hujan. Hujan adalah titisan air yang banyak ke muka bumi. Tasik apa tasik? Tengok gambar tasik. Ini gambar tasik. Tasik warna biru. Tasik ni dia adalah kawasan air yang bertakung yang dikelilingi oleh daratan. Laut tak sama dengan tasik. Nanti jawab. Okey. Kemudian sungai. Sungai. Sumber yang keempat setelah hujan, tasik, laut ialah sungai. Sungai ni dia adalah aliran air daripada kawasan tinggi, kemudian dia mengalir menjadi daripada air terjun, jeram
dan juga dia pergi ke kawasan rendah, kita panggil dia sebagai sungai. Okey. Aliran air semula jadi. Kita tengok. Air ni mengalir. Kita duduk diam di satu tempat tu, bila ada graviti, maka dia akan mengalir. Cuba baca, tengok dalam gambar muka surat 105. Hujan, lebatnya hujan. Lihat, air mengalir banyak. Air mengalir daripada atap pergi ke takungan dan kemudian air itu jatuh ke dalam tong. Itu semua adalah bagaimana air bergerak mengikut ruang dan bergerak mengikut graviti daripada tempat yang tinggi kepada tempat rendah. Itu kalau pada kat rumah kita lah kan, kita ada kadahan air macam gitu. Kat rumah atuk kita ada tempayan, atap turun ke dalam tempayan, macam gitu. Orang dulu tak ada air, gunakan bekas untuk menadah air. Jadi kita tengok gambar ini. Pernah tak awak tengok dekat kawasan rumah kita? Pernah tak awak tengok berlaku macam ini? Apabila dekat jalan raya, air mengalir, kemudian jalan itu menjadi lecak. Kemudian air itu akan pergi mengikut kepada tempat yang lebih rendah dan bertakung di sana. Bunyi apa tu? Ada bunyi motor lah, ada bunyi kecuk-kecuk lah. Orang tak minyak pun. Tolong minta pada murid yang semua sekali lah, kalau boleh semua sekali tutup dulu supaya saya nak tengok. Saya seorang cakap dululah sebab mikrofon mungkin tak berapa. Tu ada lagi. Okey, bagi perhatian ya. Okey, terima kasih. Okey. Jadi murid-murid, okey, tolong tutup mic dulu. Dah ramai dah mengadu. Susah nak dengar. Jadi bagi kerjasama ya. Okey. Baik, pada gambar tu kita tengok macam mana aliran air yang mengalir di kawasan rumah kita. Biasanya dia akan pergi daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kat rumah kita, atap turun ke jalan raya. Dan juga kalau dekat kawasan-kawasan yang kita lalui, kadang-kadang kereta ayah kita langgar air, kita tengok aliran air tu. Ataupun kalau kita nak senang, kita jumpa longkang. Ada jumpa longkang? Jadi bila kita nampak longkang, kita nampak air tu mengalir ke satu arah. Satu arah daripada tempat yang tinggi, dia akan mengalir ke tempat rendah. Kalau aliran tempat itu sama je, dia punya kedalaman dia ataupun dia punya aras dia, maka air akan bertakung. Okey. Selamat datang Aspa. Okey. Jadi aliran air ini adalah semula jadi. Tuhan jadikan dia bergerak. Itu di kawasan perumahan kita. Bagaimana secara semula jadinya di kawasan-kawasan tadahan air, di gunung, di kawasan-kawasan tinggi? Bagaimanakah terjadinya pergerakan air itu? Kita tengok pada gambar rajah ini. Bagaimana pula aliran air semula jadi terjadi sehingga terjadinya sungai dan mengalirnya air ke kawasan yang rendah? Ini terjadi ialah pertama ni ialah dengan titisan hujan. Hujan ni Tuhan jadikan sebagai sumber air yang menyebabkan subur tanah. Air itu turun ke muka bumi, maka
dari tempat tinggi seperti gunung, dia akan mengalir ke kawasan yang masih lagi dalam kawasan tinggi, akan terbentuknya air terjun. Air terjun daripada kawasan batu batan yang tinggi, dia tak akan terhakis, maka air itu turun ke bawah. Kita panggil air terjun. Kemudian air terjun akan turun dengan derasnya di kawasan jeram. Siapa pernah pergi jeram, pernah pergi air terjun Kota Tinggi, pernah pergi air terjun apa lagi? Gunung Ledang, Lata ke, awak akan tengok air tu turun mengikut arah ke bawah. Dia tak akan naik ke atas. Awak tak akan jumpa air naik ke atas. Dia air, dia sunatullah dia akan turun ke bawah. Betul tak? Saya rasa awak semua dah berpengalaman. Mandi di air terjun, mandi di jeram kan, di kawasan-kawasan rekreasi. Tutup mic ni, yang baru masuk tutup mic dulu. Sebab nanti terganggu kawan-kawan lain nak dengar. Sebab talian kat tempat saya ni mungkin tak berapa kuat. Minta maaf. Okey. Jadi bila aliran air tadi, dia akan turun daripada air terjun, pergi ke jeram dan dia akan menyusul mengikuti bentuk muka bumi yang paling rendah. Air akan mengalir ke kawasan yang paling rendah dekat kawasan tu. Maka dia, bila air lalu, dia menghakis. Dia menghakis tepian-tepian hingga membentuk alur. Alur tu bergerak air tu. Kan? Sebab tu dia ada belok-belok. Kalau awak tak nak tahu, sebenarnya kalau air tu, kenapa sungai tu tak tegak macam paip? Agak-agaknya kenapa? Kerana air tu melalui, bila dia lalu kat kawasan yang keras, maka kawasan tu dia tak boleh nak hakis, maka dia akan membelok. Dia akan pergi ke kawasan yang, dia akan mengalir ke kawasan yang lembut. Maka bila dia hakis, dia membentuk alur. Sebab tu kalau kawasan tu keras, dia akan kekal kat situ. Batu ataupun dinding batu ataupun bukit tu dia akan kekal. Jadi dia akan mengalir di kawasan yang agak lembut sikit sehingga dia membentuk satu aliran. Aliran tu yang membawa terus ke bawah dan akan dia bengkok sana bengkok sini. Dia banyak lagi lah benda yang awak akan belajar nanti dalam geografi ke bila sekolah menengah ke. Okey. Sehingga dia membentuk seperti apa ni, semacam bentuk ular kan. Dia membengkok. Ni semuanya ada sebab. Ada kawasan keras dan ada kawasan lembut. Dia membentuk seperti itu. Dan dia akan pergi ke kawasan yang lebih rendah lagi. Daripada deras, dia akan jadi perlahan. Perlahan hinggalah dia mendap di kawasan yang rendah. Dia membawa enapan-enapan tu. Pasir, batu tu dah akan tertinggal. Yang ringan-ringan tu, yang lembut-lembut dia akan ikut sampai ke hujung. Ke kawasan apa ni? Kalau awak tengok, kawasan rendah ni. Kawasan rendah sebab tu. Siapa tu? Minta tutup kejap mikrofon. Kawasan rendah ni kawasan yang galian-galian daripada sungai atas ni dibawa ke bawah. Sebab tu kawasan-kawasan dekat tebing sungai ni kawasan subur, orang tanam padi, orang tanam sayur kan. Dia akan ambil tanah-tanah yang bergalian ni untuk di kawasan tu lah mereka akan bercucuk tanam. Dan kemudian air mengalir ke laut. Awak biasanya tinggal kat mana? Awak rasa awak tinggal kat kawasan mana? Kawasan tinggi ke? Kawasan sederhana ke? Kawasan Bukit Bukau ke? Ataupun kawasan rendah? Okey. Boleh tanya? Boleh jawab? Kawasan rendah. Okey, kawasan rendah. Okey. Okey, kat mana awak pergi kawasan bukit? Siapa pernah pergi Cameron Highland? Ada tak pernah pergi Cameron Highland? Pernah tak? Okey. Itu kawasan tinggi.
Kawasan tinggi, kawasannya tinggi, suhunya sejuk dan air mengalir deras. Kalau awak tengok kat tebing-tebing bukit tu ada jeram. Ada jeram dan air tu mengalir dengan deras. Bila kita tengok kat kawasan dekat laut, muara sungai, okey boleh tutup mic sekejap. Muara sungai maka air tu mengalir dengan tenang. Kalau kita pergi Melaka ada sungai Melaka, kalau kita pergi Johor ada sungai Seget. Kita tengok air tu dah tenang mengalir. Maknanya dia dah sampai ke muara dan kemudian dia bercantum dengan laut. Okey. Tengok aliran tu. Pada gambar ini air terjun mengalir, kemudian anak panah tu bergerak. Air menggerak ke bawah. Ke bawah. Air ini kawasan tinggi. Air bergerak ke bawah. Macam awak kat rumah awak, tangki rumah awak, tahu tak rumah awak ada tangki air? Tahu. Kat mana letaknya tangki? Mana letaknya tangki air tu? Atas apa? Atas pokok. Atas atap. Okey, baik. Tutup. Okey. Lepas awak jawab, tutup. Okey, terima kasih. Tutup mic. Tutup mic. Okey, thank you. Terima kasih. Rumah kita gunakan sistem yang sama macam mana yang Tuhan ciptakan. Manusia ni otak dia berfikir, sebab tu kita ni asyraqal makhlukat. Kita ni makhluk yang terbaik. Tuhan jadikan kelebihan kita ada akal. Akal kita ni dia sebagai pembantu kita yang menasihat kita bagaimana kita nak memperbaiki hidup kita. Manusia ni memperbaiki hidup dia. Dulu dia duduk sebelah sungai je, dia nak pakai mandi, dia nak buang air, dia pergi sungai. Tapi macam mana nak buat simpanan air kat rumah? Akhirnya manusia berfikir, manusia buat tangki air. Daripada sungai, dia empang menjadi empangan. Air pun banyak. Air banyak, maka tekanan pun tinggi. Dialirkan sungai ke dalam pipe. Kat rumah kita mana ada sungai? Dia pakai pipe. Jadi dia mengalir terus ke rumah kita. Dan rumah kita simpan dekat atas. Kita tak simpan dekat bawah tanah. Sebab air ni kalau kita nak sedut daripada bawah tanah ke atas, kita perlukan tenaga yang kuat. Perlu ada mesin. Tutup mic dulu. Kena ada mesin lain untuk sedut air. Jadi kita gunakan gravity. Gravity maksudnya ialah dia ada kebolehan semula jadi satu benda yang ada berat, dia akan jatuh ke bawah. Dia akan ikut berat dia. Dia akan jatuh ke bawah. Itulah hukum dia ataupun itulah sifat dia yang Tuhan jadikan. Setiap satu benda yang berat dia akan jatuh ke bawah. Belon tu ringan. Kan? Dia akan naik ke atas. Tutup dulu. Tapi air ni dia berat, dia akan turun ke bawah. Dia ada ketumpatan dia. Sebab tu kat rumah, orang buat rumah dia akan buat tangki ke atas. Bila kita buka pipe, air mengalir daripada atas terus ke bilik kita. Kalau 2 tingkat, ataupun awak kat flat, ke atas sekali ada pipe. Ada tangki. Jadi air tu mengalir mengikut aliran pipe tu. Apabila kamu buka je, dia akan mengalir daripada atas ke bawah. Tapi masa dia nak naik ke tangki tu, adalah cara lain untuk naikkan dia. Itu kerja jabatan saliran lah. Tapi yang awak nak faham, air mengalir daripada atas ke
ke bawah. Seperti mana gambar yang kita tengok. Daripada air terjun, turun ke bawah. Okey? Seperti mana ini gambar Raja. Okey. Air mengalir. Air mengalir ke bawah daripada tanah tinggi. Tanah tinggi ni, kalau awak nak tahu, ialah gunung. Bukit Bukau. Itu tanah tinggi. Kawasan gunung yang dekat dengan tempat kita, gunung apa? Gunung apa yang dekat dengan Kulai? Siapa tahu? Gunung Pulai. Oh. Terbaik. Betul. Tepat. Gunung Pulai, gunung yang paling dekat dengan tempat kita. Tinggi tau. Kalau awak, okey, dah jawab, tutup. Gunung Pulai ni, kalau awak perasan, dia kat belakang dia, dekat Gunung Pulai ni ada air terjun. Dia ada air terjun. Air yang mengalir daripada gunung tu pergi mengalir jadi air terjun. Okey, tutup mic. Tutup mic. Okey, air mengalir menjadi air terjun, kemudian mengalir ke sungai. Sungai yang mengalir di Kulai namanya Sungai Skudai. Daripada air terjun Kulai mengalir ke sungai. Saya minta tutup mic. Tutup mic. Bila ada yang buka mic, kawan-kawan tak dengar. Ada tak suara adik nangis tu? Tutup. Okey. Ada lagi? Minta tutup kerjasama. Ibu bapa bantu. Baik. Terima kasih. Apabila air itu mengalir, maka air itu ditahan dan kemudian kita pun bawa air itu ke rumah kita. Menggunakan kaedah yang lain lah untuk membawa air ke rumah kita. Tapi alirannya daripada kawasan tinggi. Gunung Pulai pergi ke Sungai Skudai. Daripada Sungai Skudai pergi ke Sungai Johor. Dari Sungai Johor, dia pergi ke laut. Selat Tebrau. Gitulah kalau yang dekat dengan rumah kita ni. Ni, air terjun. Air daripada atas turun ke bawah. Maka dia membentuk satu lengkungan air. Kemudian dia akan turun ke sungai. Lepas sungai, dia pergi ke laut. Tengok laut yang luas. Tu datangnya juga bercantum dengan air di darat. Tapi tak sama rasa dia. Air laut rasa apa? Masin. Betul. Tepat. Betul. Okey. Okey, baik. Bagus. Tutup mic. Okey. Dah tutup? Okey. Air sungai rasanya apa? Kalau laut masin, air sungai rasa apa? Okey, betul. Mantap. Okey, tutup mic. Okey. Tutup mic. Baik. Air laut rasanya masin. Air sungai rasanya tawar. Air tawar kita gunakan untuk kehidupan kita. Air masin ni dia ada sumber yang lain. Tapi dia sungai mengalir ke dalam laut, membawa segala yang dia bawa, air tu dia akan bawa ke laut. Sampah dia akan bawa ke laut, kan? Kayu-kayu buruk dia bawa ke laut,
Kan? Pasir, batu. Ikan dekat sungai dengan ikan laut dia tak akan bercantum. Ikan kat sungai dia tak akan pergi ke laut. Dia tak boleh hidup dalam suasana tu. Ikan sungai campak dalam air masin, ikan sungai akan mati. Ikan masin campak ke dalam sungai, ikan laut akan mati. Dia tak boleh. Hidup dia berbeza. Tetapi dia bertemu di muara. Kan? Hebat kan? Ada satu garisan yang memisahkan di antara air laut dengan air masin. Allah beritahu ada dalam Quran. Jadi sungai dan laut ini adalah saling bertemu tapi dia tak bercantum. Dia tak jadi satu isi padu yang sama. Dia berpisah dalam bentuk bertemu je. Bertemu di ujung muara, kemudian dia tak bercantum. Rasanya tak berubah. Masin-masin, tawa-tawa. Tu begitu hebat ciptaan Tuhan. Ikan di laut lain, ikan di darat lain. Baik. Mari kita tengok kepada peta buih ni. Peta buih ni nanti saya akan bagi dalam Telegram. Awak print, atau kalau awak tak boleh print, awak lukis. Okey? Tampal dalam buku. Okey, macam mana? Sekarang kita bincang jawapan. Awak buka, awak tengok ni. Nombor 1 ni apa? Apakah sumber air semula jadi? Yang pertama? Air. Air apa? Air. Nur Afrina. Nombor 1. Bagi saya jawapan 1. Sumber air semula jadi. Hujan. Hujan. Tepat. Mantap. Aspa. Aspa Lela. Nombor 2. Nombor 2 apa? Sumber air semula jadi. Sungai. Tasik. Sungai. Yang ketiga tasik. Yang keempat? Laut. Laut. Yang terakhir? Mata air. Mata air. Mata air Baik, betul. Tepat. Mata air. Okey, sekarang awak buka buku aktiviti muka surat 63. Buku aktiviti muka surat 63. 63. Ya. Semua sekali buka. 63 dah. Dah Baik, mari kita bincangkan. Okay, tutup mikrofon tu. Saya akan panggil nama dan awak akan jawab. Tutup dulu. Tolong tutup mic. Apa lagi yang boleh tutup tu? Semua sekali tutup. Okey dah Baik. Saya rasa macam ini je lah. Kita nak berbincang tapi kalau ada gangguan ni, tutup dulu. Saya takut ada yang tak dengar apa yang saya ajar. Tapi okey. Setakat ni kita gunakan cara macam inilah. Saya beritahu, saya panggil siapa yang nak jawab. Saya akan sebut nama. Siapa yang saya sebut, dia jawab. Orang lain tak payah jawab. Boleh? Jadi lain. Boleh. Baik. Kalau saya tanya baru jawab. Orang tu je. Orang lain tak payah. Baik. Aufa ada Aufa? 2 UTM. Ada. Aufa, A tu gambar sumber air apa? Air terjun. Tengok kat bawah tu ada 6 kotak.
Air terjun muat ke? Dalam kotak 6 tu? A tu? Air apa tu? Ada 6 kotak. Dapat tak? Dapat. Okey. Apa jawapannya? Tak dapat? Okey, tak apa. Off telefon, off mic. Saya nak cakap, tanya orang lain. Ryan Amsyad. Ryan Amsyad USM. Sumber air A tu, apa jawapannya? Dapat tak? Ryan? Dia mengalir, bentuk dia macam S, macam ular tu. Apa kawasan apa tu? A. Sumber apa tu? Sumber air? Sungai. Tepat sekali. Terima kasih. Bagus. Dan tutup mic. M. Rizal ada M. Rizal. 2 UTM. Tak ada. Okey. Putri Farisha. Putri Farisha ada? Dua UKM? Tak ada. Okey, tak apalah. Kalau tak ada, kita tanya yang ada lah. Adam Hafiz ada? 2 UTM. Ada tak? Ada. Okey, Adam. B tu gambar apa? Sumber air apa? Laut. Tepat. Mantap. Terbaik. Betul, Adam. Okey. Itu ialah laut. Tulis. Yang dah dengar jawapan tu, tulis jawapan tau. Terus pegang pensel, tulis. A sungai, B laut. Dah, cikgu. Bagus. C. Saya nak tanya Iman Nur Hakim. Ada tak Iman Nur Hakim? Ada. Iman. C tu gambar apa? Gambar sumber air apa? Ya? Tasik. Tasik. Tepat. Betul. Itu Tasik Kawasannya dikelilingi bukit bukau, di kawasan dikelilingi oleh tanah. Okey, kawasan daratan. Tulis. Eja Tasik macam mana? T-A-T S-I-K. Betul. Tulis. Eja betul-betul. Tulis, jangan salah. Okey. Nurul Ashikin ada 2 UKM. Tak ada. Nazmi 2 USM ada. Nazmi. Tak ada. Shivines ada. Shivines. Shivines. Ada tak Shivines? Ya, ada. Shivines. Ada you? Bukan. Tak ada, tak apalah. Okey. Saya tanya ni lah.
Kau skor ni, nak jawab? Okey, boleh. Awak memang selalu macam itu. Baik, awak memang selalu nak jawab. Jadi, soalan D tu. D. Apa tu? Hujan. Hujan. Terima kasih kau. Selamatkan keadaan. Okey, hujan. Macam mana je hujan? H-U-J-A. Okey, tenang sangat kan? Tulis. Okey, dah. Off mic. Okay. Okey, dah tulis kan? Kita tengok muka surat sebelah. Labelkan sumber air semula jadi. Labelkan. Okey. Label tu maksudnya awak tulislah. Awak tulis. Okey? Tulis dalam dia mana satu sungai. Sungai yang mana? Yang ni apa? Yang ni yang saya tunjuk ni apa? Yang saya tunjuk ni. Ni Tasik. Okey, tulis Tasik. Mana Tasik? Tulis. Okey, off mic. Off. Okey, tulis mat ni Tasik. Yang sebelah dia apa? Gambar apa ni? Sungai. Okey, mana sungai? Ni ke sungai? Bukan. Itu hujan. Ni? Okey. Salin. Salin. Dah? Dah siap? Baik, yang ketiga. Yang ketiga ni gambar apa ni? Kalau ya, air mata air daripada bawah tanah. Mata air. Tulis. Mata air. Ni mata. M-A-T-A. A-I-R. Tulis kat sini. Dah? Okey, yang keempat. Ni gambar apa ni? Laut. Empat kali. Tulis. L-A-U-T-O. Laut. Okey. Yang terakhir. Apa ni? Hujan. Okey, tulis hujan. Yang ni. Okey. Saya nak awak tulis tarikh dengan hari kat atas. Tarikh. Hari tak payah. Tarikh hari ni. Hari ni berapa bulan? 26. Okey, bagus. Okey, 26. Baik. Kita tengok soalan yang lain. Berikan 2 sumber air semula jadi. Mana satu air semula jadi? 2 je. Saya nak tanya. Hujan. Laut. Hujan. Lagi? Air siram? Laut. Matahari. Air siram bukan? Air mati. Laut. Sungai. Sungai tak ada. Yang tadi itu hujan, laut dan air. Laut. Hujan. Laut dengan hujan sahaja. Air mata bukan? Air mata. Air mata tu bukan air semula jadi. Kan dia keluar ikut mata. Bukan kita keluarkan letak paip kat sini. Alihkan letak paip. Kan? Dia semula jadi ke bukan? Dia semula jadi. Tapi dia bukan sumber air semula jadi. Dia bukan sumber air untuk kita gunakan. Dalam maksud ni, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia memang mengalir tanpa kita tahu datang daripada mana. Daripada dalam mata ni keluar. Kadang-kadang kalau kita sedih, limpah-limpah air mata. Basah. Baju, janggut semua basah. Tapi itu bukanlah air yang kita maksudkan sebagai air semula jadi yang digunakan sebagai untuk minuman, untuk mandi, untuk
untuk keperluan kita. Air sirap, air yang diubah. Air yang kita ubah, kita masak, lepas tu kita letak ros, sirap ros punya inci ke, air oren, kan? Semua tu kita ubah dia menjadi air yang boleh diminum. Setelah kita ubah tu air tu, kita masak dia dan kita bancuh dia. Itu bukan air semula jadi. Sebab tu kalau dalam Islam air bersih tak semestinya boleh buat bersuci. Betul tak? Boleh ke awak cebok kencing pakai air sirap? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun air tu bersih, air tu boleh diminum, tapi tak boleh buat bersuci. Betul tak? We cannot use that kind of water for that only we use only for drink. Okay? Syrup, coffee, orange, everything like that we use for drink only. Okay? We cannot use it for bath. Kita tak boleh gunakan untuk mandi. We cannot use it for washing our clothes. Kita tak boleh gunakan untuk basuh baju. Alah, air teh ni contohlah. Air teh tu banyak. Buat kerja kahwin, air teh banyak, orang tak minum. Yang lain tutup mic. Jadi bakinya awak nak buat basuh baju. Air teh ni ada satu balang ni. Saya nak buat basuh baju lah, membazir air teh ni. Tuhan tak suka orang membazir. Jadi awak ambil air teh, awak basuh baju awak. Baju pengantin ke apa, awak basuh pakai air teh. Apa jadi pada baju awak? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab Tak boleh. airnya tidak, dia akan merosakkan air pakaian kita kan. Dia bukan air yang kita gunakan untuk membasuh. Sebab tu dalam Islam, dalam Islam dia ada 7 air. Kalau Islam dia tambah lagi 2. Air apa? Ni soalan ni. Siapa boleh jawab? 2 lagi air yang tak disebutkan dalam ni. Air laut ada, air hujan ada, air mata air ada. Air apa? Air mata. Air mata awak buat cuci baju. Pergilah kau nangis sekarang. Gunakan air tu. Jimat air. Air tak ada ni. Air mata air memang dah ada dah. Kita belajar sini. Tutup dulu mikrofon tu. Tunggu saya panggil nama. Alia Nabila. Alia Nabila. Air apa lagi? Lagi 2. Selain daripada air hujan, air laut, air mata air tasik. Tutup mikrofon. Tutup mikrofon. Ada kawan tak dengar. Kawan awak tak dengar. Kesian kawan. Cocek macam bunyi tikus. Kelakar cikgu ni. Kelakar? Memanglah dah macam bunyi tikus orang pun sakit telinga. Nak terkeluar tarik telinga. Baik. Selain daripada air hujan, kita belajar ini air hujan, air laut, air mata air tasik, air sungai. Kan? Baru 5. Tutup dulu. Tutup dulu. Saya belum habis soal lagi. Ada 2 lagi air yang ada lagi 2 air yang kalau dalam Islam ada 2 lagi air kalau belajar. Air apa? Ya? Air embun. Air embun. Air embun boleh. Boleh. Tapi ada lagi 2 lagi. Tambah lagi 2. Air terjun. Air terjun dah memang air sama dengan sungai. Air apa?
Dia atas gunung. Warna dia putih. Kalau dia cair, boleh banjir. Dia ada kat kawasan sejuk. Warnanya putih. Okey, saya sebut nama. Salji, siapa sebut tu? Siapa yang sebut tu? Faik. Faik dari 2 UKM 2 USM. Maaf. Saya tak ingat sepenuh nama. Tahniah Faik. Terbaik jawapan awak. Baguslah Faik ni. Terbaik. Boleh jadi ustaz dan dah besar. Air salji. Salji tu kita ambil, kita cairkan air dia, ataupun dia air salji ni dia menitik, dia mencair, kita boleh guna air tu untuk bersuci, untuk masak, untuk basuh, sebab air ni bersih. Okey. Selain daripada dah tambah 2 dah. Tadi embun ada, air dah tambah air embun, dah tambah dengan air salji. Jadi dah ada 7. Betul tak? 2 lagi air yang awak boleh gunakan. Embun tu macam mana cikgu? Kalau awak pagi-pagi, awak pergi kat pokok, ada embun, malam tadi embun, berkabus, dekat daun-daun tu, awak boleh gunakan air tu untuk bersuci. Untuk cebok, untuk berwuduk boleh. Kita nak ambil semayang, kita pakai air yang mutlak macam itu. Air yang bersih. Okey. Baik. Sekarang ni awak tengok kepada muka surat 66. Ini yang terakhir lah insya-Allah. Yang terakhir sebelum kita tutup kelas kita. Yang ni ya. Ya, dah buka Dah. Okey. Dah. Awak nampak tak tu? Tu gambar apa? Tempat tinggi. Air terjun. Okey, Air terjun. Okey dah, terima kasih. Tutup mic. Tutup mic. Tutup mic. Okey. Ada bunyi tikus. Tikus terlepas. Awak ni boleh tikus. Lari sana sini. Baik. Awak tengok tu, air tu dia daripada atas dia jatuh ke bawah, kemudian dia pergi ke tempat yang rendah. Daripada atas, saya tunjuk sekali lagi. Daripada atas dia jatuh ke bawah, kemudian dia bergerak ke tempat yang rendah. Okey. Awak keluarkan color warna biru sekarang. Color warna biru. Color warna biru. Color warna biru. Okey. Okey, dah keluarkan semua? Ini biru. Tu ada tikus lagi tu. Tutup. Kandang tikus terlepas tu. Tutup. Baik. Awak tak payah jawab. Awak diam dulu. Tutup semua. Baik. Awak tengok kepada aliran ni. Cikgu, tunggu. Ya. Cikgu tunggu. Dah tutup kandang tikusnya. Cepat. Tangkap tikus tu. Mana? Dah siap? Okey. Dah. Sekarang ni awak buat anak panah. Warna biru. Tengok anak yang saya dalam komputer tu kan ada anak panah saya warna putih tu kan. Yang bergerak tu. Awak buat kat sini. Ada satu anak panah mengalir ke bawah. Macam mana saya nak lukis Saya tak ada kemudahan nak melukis ni. Awak buat panah. Tahu panah? Depannya tajam.
Warna pula. Okey, bagus. Pakai warna biru. Mula-mula awak buat ke atas. Lepas tu dia buat turun ke bawah. Anak panah tu jatuh ke bawah. Okey. Dah? Mak marah dah tu. Mari mana? Okey. Atas bawah. Daripada atas garis. Okey. Daripada atas jatuh ke bawah ni pun buat satu anak panah. Jangan anak panah tunjuk ke atas. Anak panah tunjuk ke bawah. Dah ke belum? Dah. Yang ketiga, anak panah menghala ke sungai. Menghala ke kawasan rendah. Nampak kawasan ni rendah. Jadi daripada atas satu, ke bawah satu, dan ke sungai satu. Jadi ada 3 anak panah pun dah memadai. Kalau awak nak buat yang kecil-kecil, banyak pula nak pakai color. Awak buat 3 anak panah yang menunjukkan arah aliran air yang betul. Mana? Dah siap? Mana cikgu nampak? Tak apa, yang penting awak sekarang nanti awak screenshot, awak bagi dalam Telegram. Saya akan bagi kerja dekat dalam Telegram. Sebab ramai lagi yang tak ada ni. Ada dalam 80 orang lagi yang tak ada. Saya akan bagi dalam Telegram. Okey? Nanti awak screenshot, awak ambil gambar tu semua, awak bagi dalam Telegram. Okey? Saya akan bagi nanti. Sabar. Okey, yang bawah ni ada jawapan yang awak kena isi. Air terjun dan air sungai mengalir dari tempat apa ni? Tinggi, betul. Betul, terbaik. Tulis sekarang, tulis. Dah? Okey. Kemudian okey, sambungan ke tempat yang rendah. Tulis tempat rendah. Okey? Dapat? Bagus. Okey? Tuliskan tarikh ke atas. Tarikh hari ni 26 Ogos 2021. Dah siap? Okey, ni okey. Maka okey, kita dah habis slide kita. Okey. Kita dah di hujung pembelajaran kita. Okey. Alhamdulillah awak dah belajar. Macam mana? Faham tak? Rafidah? Rafidah faham? Air laut masin ke tawar? Masin. Iman? Emma? Lama tak jumpa Emma. Emma? Air kopi boleh tak kita buat basuh baju? Tak boleh. Pandai. Dah pandai dah sekarang. Air yang kita ni. Aisyah? Ya. Aisyah, kita dapat air ni daripada tutup dulu. Yang lain tutup. Saya tanya Aisyah je. Aisyah, air dari tempat yang tinggi ke daripada tempat rendah? Tinggi. Tempat tinggi tu apa? Contoh tempat tinggi apa? Daripada gunung. Ni yang lain.
Okey. Jadi alhamdulillah saya rasa Fayad. Saya cikgu. Fayad. Air kita nak apa ni, cari air tasik kat mana? Kalau nak tengok tasik. Dekat kawasan darat ke kat kawasan laut? Laut darat. Laut darat? Dekat tasik dekat darat. Dia dekat atas tanah. Dia satu takungan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Okey. Alhamdulillah. Ada tak yang nak soal? Ada tak nak tanya? Ni kawan-kawan awak ada dalam ni. Awak nak tanya kawan awak pun boleh. Sebelum kita tutup kelas kita ni, siapa nak tanya soalan? Awak boleh tujukan pada kawan awak. Emma nak bagi soalan pada Ryan ke? Ataupun siapa-siapa ke? Afrina nak bagi kepada Najmi ke? Boleh. Kita ni belajar banyak kelas ni. Alia nak bagi kawan 2 UKM ke? Boleh. Siapa nak tanya? Boleh tanya. Awak. Awak air sumber air ada berapa? Siapa nak tanya? Haras, ni siapa? Nazmi. Cikgu, nak buat sekolah. Nak buat sekolah? Tak dengar. Bila nak buka sekolah? Bila nak buka sekolah Soalan awak ni menteri je boleh jawab. Saya ni menteri dalam rumah je. Saya bukan menteri dekat tu. Dekat Menteri Samir Sabri. Saya menteri sekolah. Saya menteri dalam sekolah je. Tak dapat nak jawab. Tinggi betul lah soalan awak ni. Ni tahap kebat tinggi ni, Cikgu Hafsah. Susah nak cari orang budak-budak yang berfikiran arah tinggi ni. Tapi ada dalam kelas ni. Aspa? Air yang awak belajar hari ni, air hujan tu dia akan turun kat mana? Kat mana air hujan turun? Yang awak nampak lah. Yang awak nampak tadi. Dia turun kat bumi. Dia turun kat bumi. Bumi ni luas. Ada kawasan darat, ada kawasan laut. Kalau dia banyak turun kat bumi, kalau banyak sangat hujan, apa jadi Aspa? Hujan tak berhenti-henti. Apa jadi? Banjir. Pandai. Kat mana banjir sekarang? Awak tengok TV tak? Kat mana banjir sekarang ni dalam TV? Siapa tahu? Yang belum dapat balik kampung ni mesti tengok TV. Ni soalan cepu mas ni. Siapa jawab tu? Kedah. Alia Nabila, terbaik. Soalan awak, jawapan awak ni memang menunjukkan awak tengok TV ataupun mak awak yang tolong jawabkan. Tahniah, awak telah menjawab dengan baik. Dan hari ni alhamdulillah kita tutuplah. Saya harap awak semua faham tentang sumber air semula jadi pada hari ini. Maka soalan tadi adalah soalan yang menutup. Tutup dulu. Mikrofon tutup. Aisyah tutup. Emma tutup dulu. Ni. Tutup. Syifa tutup. Tutup. Baik. Tutup mic. Baik. Saya nak buat kesimpulan lah daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Saya rasa awak semua dah faham, betul tak? Awak dah faham apa dari mana sumber air tu ada dan di manakah letaknya sumber air tu.
dan ada berapa jenis sumber air. Kan? Jadi lepas ni saya akan bagi kerja dalam Telegram. Awak kena print. Kalau awak tak boleh print, awak lukis. Awak tampal dalam buku panjang. Pandai Rafidah jawab. Panjang mulut dia. Kan? Jadi awak semua siapkan kerja, tapi yang paling cikgu suka hari ni awak semua join kelas. Ya, Aspa? Saya tak ada buku panjang. Tak ada buku panjang. Kalau tak ada buku panjang, pakai buku pendek. Okey. Buku apalah yang awak boleh ada. Awak tampal dulu. Awak buat dulu. Nanti bila kita naik, kita boleh jumpa. Saya sebenarnya nak bagi buku-buku yang mana yang belum pulang. Masa ujung-ujung cuti tu, ramai yang tak datang. Saya nak bagi buku seminggu tu, ramai yang tak datang. Jadi saya tak dapat nak bagi. Jadi awak gunakanlah buku apa yang awak ada. Nanti kita tampal dalam buku panjang naik cuti nanti. Kalau awak dah ada buku lain, buku tu kita akan gabungkan nanti. Kita akan stapler. Aspa? Jangan tak buat. Rugi nanti. Buatlah dengan cara apa sekalipun. Buat. Imam Syafi'i, dia belajar tak ada buku. Tapi dia pakai ailio dia tulis kat tangan. Orang miskin, tulis kat tangan. Guru dia ingat dia main-main. Rupanya dia belajar. Sebab dia tak ada buku, dia tetap juga menulis. Tapi janganlah awak main ailio pula lepas ni. Cikgu, saya ikut Imam Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Saya tulis pakai ailio. Busuk tangan awak. Itu menunjukkan saya cerita contoh lah. Maksudnya bila menulis, otak kita akan jadi lebih ingat. Faham? Saya harap awak semua dapat ilmu dan saya dapat mengajar awak dengan lebih puas lah. Saya tengok muka awak. Adam dan yang lain-lain semua belajar sungguh-sungguh. Kita tutup. Ada siapa-siapa nak cakap? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah As ni. Sebelum saya nak tutup, ada nak cakap apa-apa cakap? Tak ada? Okey. Baik. Baik. Kalau tak ada, ya. Lepas ada kelas lagi tak? Cikgu, ada minggu depan ada kelas lagi tak? Ada. Selagi belum tutup mata, Allah belum ambil, kita kena belajar. Belajar ni sampai kita tua. Nanti awak dah habis sekolah darjah 1, darjah 2, awak masuk darjah 3, belajar juga. Kalau tak sekarang ni, tak belajar kat sekolah, kena belajar kat rumah, betul tak? Ini dah ketentuan Allah. Awak kena terima. Awak kena terus belajar. Ini masa depan awak. Dulu masa depan orang-orang dulu, dia bergantung pada binatang. Kambing dia lembu berapa, kebun dia ada berapa. Sekarang ni tanah pun kita dah tak ada. Yang penting sekali ialah ilmu. Kita dah tak ada harta apa. Harta yang paling bernilai bagi seorang manusia ialah ilmu. Ilmu tu yang akan angkat awak nanti jadi orang yang berguna. Awak anak pemandu lori, mungkin satu masa awak akan jadi bos. Bos kepada transport agensi. Awak hari ni anak cikgu, awak jadi guru besar ke. Awak hari ni mak awak kerja kilang, awak jadi bos kilang. Awak lah yang akan bahagikan mak bapak awak. Tapi syaratnya kena belajar. Tengok mak awak ni, sediakan handphone ni untuk belajar. Okey? Ras? Belajarlah di mana-mana. Ya. Belajar sungguh-sungguh. Itulah pesan saya. Ya. Tapi ada peperiksaan ke? Peperiksaan. Ini soalan awak ni pun tahap menteri. Menteri je boleh jawab. Tadi awak kata bila naik sekolah. Saya tak tahu. Kita tunggu Menteri Pendidikan cakap. Soalan yang kedua peperiksaan. Peperiksaan ni pun kementerian yang akan jawab. Kementerian Pendidikan. Nanti saya akan minta Menteri keluarkan kat TV lah. Awak tunggu Faham? Okey, kalau setakat itu soalan awak tu dah mencabar nampaknya. Dah mencabar tahap kementerian. Soalan awak tu mungkin boleh disalurkan kepada Perdana Menteri yang baru nanti nak berucap. Awak boleh bagi dalam dia punya Instagram lah. Saya ni hanya menyampaikan maklumat yang saya boleh. Okey? Agak saya harap awak faham dan awak semua dapat ilmu. Kita dapat bertemu ni dalam keadaan yang sangat indah lah bagi saya. Saya dapat tengok awak kat tepi rumah, saya dapat tengok awak kat cushion, saya dapat tengok awak kat meja makan. Awak dekat belakang tu ada hujan, dekat tepi pokok, dekat anjung. Ini
suasana yang indah. Kan? Belajarlah di mana-mana anak murid supaya awak ni jadi orang yang terus dalam rahmat Allah. Selagi mana awak belajar, selagi itulah awak dinaungi oleh malaikat. Kalau berhenti belajar, malaikat pun berhenti doa untuk awak. Jangan berhenti belajar. Jangan malas. Faham? Faham. Bagus. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Dah boleh.